Jom kita lihat ayat 59 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Baik, pada ayat 59 kalau kita lihat ayat ini ada beberapa poin yang kita boleh highlightkan. Iaitu poin yang ada adalah lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Itu yang pertama. Kita dapat lihat ayat ini di sini. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Kemudian pada poin yang seterusnya kita lihat ada sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu dari langit kerana mereka berbuat fasik. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu dari langit kerana mereka berbuat fasik. Timpakan itu maksudnya timpakan azab. Alright. So kita ada dua poin dekat sini. Yang pertama, orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Itu satu perkara. Yang kedua, disebabkan itulah mereka ditimpakan azab daripada langit kerana mereka berbuat fasik. Aywa. Baik. Kenapa saya kata azab? Sebab saya merujuk kepada di sini. Cumanya saya tak boleh nak copy paste tadi. Jadi saya gunakan apa yang ada dalam Quran terjemahan di Word ini. Kalau di sini memang jelas, maka kami turunkan ke atas orang-orang zalim itu bala bencana dari langit. Itu highlight kita. Kalau kita melihat dalam Quran ini. So ayat yang seterusnya adalah ayat 58, iaitu ayat sebelumnya. Pada ayat 58 ini adalah point dia. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, iaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, kalau kita baca ayat ini, atau poin ini, kita terus lihat kepada lalu orang-orang zalim. Kita terus lihat lalu orang-orang zalim. Terus poinnya di situ. Namun begitu bila kita melihat ayat sebelumnya, kita akan ada poin yang lain pula, iaitu di mana ayat sebelumnya menekankan tentang hal yang berbeza pula. Ayat sebelumnya berkata tentang ingat ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, iaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. So ini yang pertama, message yang saya nampak. So ini message yang saya nampak sekarang ni. Yang kedua adalah, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Ini poin yang kedua. Baik, untuk poin yang ketiga, katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. So ini adalah poin yang ketiga. Dan poin yang terakhir adalah, kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang yang berbuat baik. Alright. So untuk tadabbur kita dah masuk, kalau ikutkan poin yang kita boleh lihat daripada satu ayat, dia dapat 2 poin sahaja. Tetapi bila kita lihat gabungan antara 2 ayat ini, dia dah jadi berapa poin?
dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia dah ada 6 poin dekat situ. Jadi apa cabaran bila semakin banyak poin? Dan apa cabaran bila sedikit poin? Untuk kita mengeluarkan kefahaman, itu satu cabaran. Kan? Kita tadi sedang proses macam mana untuk kita keluarkan satu persatu apakah intipati daripada ayat tersebut. Namun begitu dalam masa yang sama, kita juga nak lihat tentang macam mana kaitan ayat sebelum dan juga ayat selepas. Dan ia sudah memberikan kita banyak poin. Right, seperti mana biasa, kita mohon sangat pertolongan kepada semua untuk tadabbur kita satu fokus kepada terjemahan yang digunakan. Yang kedua, kita tidak mengeluarkan hukum, dan yang ketiga, kita tidak menghukum sesiapa. Itu standard yang kita akan pegang bila kita bertadabbur. So, untuk ayat ini, bagaimana untuk kita melihat ayat sebelum dan juga ayat selepas? Ini adalah ayat yang kita dah highlightkan di awal, iaitu ayat 59. Ini ayatnya. So ayat yang sebelumnya adalah yang terkait dengan ini. Baik. Apa tadabbur untuk kita faham antara kaitan ayat sebelum dan selepas? Satu, kita kena tengok ayat sebelum cakap tentang apa, ayat selepas cakap tentang apa. Secara general, ayat sebelum ia bercakap tentang Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini tak ada dalam sini, tapi kalian boleh rujuk balik dalam terjemahan yang lain. Di mana Allah berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, iaitu Baitul Maqdis, makanlah daripada hasil buminya yang banyak, lagi enak, di mana yang kamu sukai. Means di sini dalam konteks untuk bercakap tentang nikmat. Nikmat itu berlaku waktu bila masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, katakanlah bebaskanlah kami dari dosa, nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Pada ayat sebelumnya bercakap tentang konteks mereka yang berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ini, apa ganjaran mereka? Kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu konteks ayat sebelumnya. Right. Pada ayat yang kita tadabbur awal tadi, iaitu ayat 59, ia bercakap tentang apa kesan apabila orang yang sebelumnya mendapat nikmat kerana mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan apa yang Allah suruh. Pada ayat yang sekarang yang kita highlightkan warna merah ini, ia bercakap tentang konteks yang berbeza pula. Konteksnya apa? Ini bercakap tentang orang yang zalim. Di mana kalau sebelum itu adalah orang yang mentaati Allah, selepasnya ini adalah orang yang menggantikan perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Means mereka buat sesuatu yang Allah tak suruh. Allah tak suruh buat benda tu, tapi mereka buat apa yang Allah tak suruh. Mereka melanggar perintah. Ayat di atas yang hitam ini, orang yang taat, maka ganjarannya adalah kami tambah pemberian kami kepada orang yang berbuat baik. Pada ayat yang seterusnya, oleh kerana mereka menggantikan perintah Allah dengan kezaliman ataupun dengan melakukan perkara yang tidak diperintahkan, maka kami timpakan atas orang zalim itu dari langit kerana mereka berbuat fasik. Iaitu bencana azab yang kita dah lihat pada ayat 59 di sini. Bencana dari langit. So, kita dah lihat dua perspektif yang berbeza. Yang pertama adalah orang yang melakukan ketaatan. Yang seterusnya adalah orang yang meninggalkan ketaatan. So, apa tazakur kita? Apa tazakur kita? Secara ringkasnya, ini tazakur. Saya ambil satu saja tazakur untuk kita lihat keterkaitan ayat sebelum dan juga ayat selepas. Tazakurnya adalah ingat Allah akan tambah pemberian kepada orang yang berbuat baik. Dan ingat
Allah akan timpakan atas orang yang zalim, ini dalam kurungan saya letakkan bencana, ada kaitan dengan terjemahan yang kita lihat sebelum itu, iaitu daripada Quran Windows ini. Of course kalau kalian lihat nanti terjemahan daripada ayat di sini kita tak ada terjemahannya. Okey, sini bencana dari langit juga. Quran Multazam sesama, iaitu bencana. Orang yang zalim dari langit, memang saya tak faham lah. Kalau ayat ni saya tengok daripada terjemahan ni saya tak faham. Serius saya tak faham. Maka saya kena tengok juga terjemahan yang lain untuk saya boleh faham. Kerana apa? Kerana mereka berbuat fasik.